Terima kasih Saleh dengan laporan tadi. Banyak sebenarnya aspek yang kita bawakan hari ini berkisar tentang bagaimana menangani situasi PKP dan apa impaknya selepas ini, impaknya sekarang. Dan perbincangan kita selepas ini juga berkisar kepada perpaduan dan rentetannya kepada ekonomi dan perdagangan dan juga hal ehwal kepenggunaan. Wow, memang luas sekali skopnya tapi masanya cukup singkat. Dan kita bersama tetamu istimewa kita di studio yang berhormat Tuan Dr. Chong Fat Fol yang merupakan pengerusi Jawatankuasa Perpaduan, Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Johor. 3 aspek yang begitu besar sekali dirangkumkan dalam satu jawatan. Boleh Dr. Chong mungkin berikan sedikit mukadimah kepada apakah skopnya dan kaitan antara semuanya, perpaduan, penggunaan dan sebagainya. Okey, terima kasih kerana mengundang saya ke program slot Selamat Pagi Malaysia. Dan selamat pagi kepada semua penonton. Kabari untuk orang Jawa. Waalaikum, Sasanghao. Ya, itu perpaduan. Sebenarnya impak pandemik ini pada perpaduan dia sangat besar. So pandemik ini merupakan satu perkara yang tidak pernah dialami oleh satu dunia. Dan untuk memerangi pandemik ini kita perlukan perpaduan. Dan perpaduan tu dia satu perkara yang agak kompleks dalam konteks Johor atau Malaysia pada sejarah am dia. Kita mempunyai berbilang kaum dan social fabric ni dia agak rumit. Kita ada bagai-bagai masalah yang memuju, melintang, menegak, membalik, semua ada. Dan dalam Johor ada Pasir Gudang, dia ada satu kumpulan Sarawakian ada kat sana, orang Iban. So di sana orang Melayu pun ada, Bugis, Jawa semua ada. Orang Cina jenis-jenis dialek. Tapi macam mana pun pada masa ini kita kena terujilah. Negara ini teruji dari semua aspek infrastruktur, aspek perkhidmatan kesihatan dan yang mustahak sekali perpaduan. Adakah kita bersedia sebagai satu di konteks Johor, bangsa Johor menghadapi masalah ini? Dan Johor adalah unik kerana perpaduan ini dia di bawah Undang-Undang Tubuh Negeri Johor. Dia termaktub ke sana dalam fasa 61 bahagian pertama di mana dia ada sebut muafakat itu berkat. Dan ini sesuatu yang tuanku selalu ada sebut. Dan TMJ kita, our young prince sangat fokus di mana perpaduan ini sangat mustahak. Dan kalau kita anggap ini satu examination, satu peperiksaan untuk Johor ni, saya boleh kata tahap perpaduan di Johor, we pass exam with flying colours. Johor tak ada masalah. Dan kerajaan Johor ada banyak inisiatif yang kita ada untuk membantu rakyat Johor. So itu sesuatu yang saya rasa saya pun banggalah. Pasal bukan senang kita nak satu perpaduan yang bukan secara permukaan, bukan superficial. Perpaduan tu yang penting sekali ada padu. So it got to be sesuatu yang konkret. Dan dia sudah teruji dan terbukti. Dan saya sebagai anak Johor, we have no problem. Bagaimana lagi boleh diterjemahkan perpaduan itu bukan saja dari segi saluran bantuan makanan. Kita tahu banyak yang turun memberikan bantuan makanan juga bantuan keuangan kepada golongan yang tidak berkemampuan. Bagaimana lagi kita dapat lihat perpaduan itu lebih signifikan dalam masyarakat? Sebenarnya kalau kita nak tahu betapa konkret berapa padu kita ada, cuma boleh uji melalui satu proses bila kita menghadapi masalah. Kalau secara biasa duduk makan-makan, sembang-sembang, itulah at least pada secara superficial kita sudah ada. So sekarang ada
masa kita menguji. Dan di Johor, kita nampak rakyat Johor ni, dia saling bantu-membantu dan itulah masa. Kita tak kira siapa kan, NGO semua, dan kita tengok dari social media macam mana mereka berkomunikasi dan macam mana dia membawa masalah, cara mengatasinya. Kita tak ada kira lagi itu latar belakang siapa, adakah dia kaum berbeza, tak ada lagi. Kita semua as one. So inilah yang kita boleh kata satu platform yang dapat menguji. Kalau tidak, kita pun tak tahu. Biasanya kita tengok semua okey. Kita tak pasti adakah betul-betul okey. Tapi ni kali okey. Dan dalam pihak kerajaan, setiap minggu ada mesyuarat exco. Kita menangani semua ni. Dan kita nampak rakyat di Johor, kita memang bersepadu. We are united. Baik, bagi selangkah daripada itu kepada industri di Johor, perdagangan juga adalah sebahagian daripada portfolio yang berhormat. Bagaimana bantuan diberikan kepada pelbagai industri yang sedia ada, SME, kecil, sederhana di peringkat negeri yang akan membantu juga untuk merancangkan semula aktiviti kepenggunaan satu hari nanti. Jadi apakah bantuan-bantuan khusus yang disampaikan kepada industri-industri dan pusat-pusat perdagangan di Johor? Ini memang satu cabaran yang besar buat kerajaan Johor. So yang kerajaan Johor tengah menghadapi adalah peniaga-peniaga kecil, peniaga pasar pagi, pasar malam dan untuk bazar Ramadan. Yep. Untuk bazar Ramadan ini, macam mana pun semua peniaga ni kita kena terima bahawa sekarang kita sudah masuk satu fasa di mana semua orang kena transform. Business model kena transform. Kalau tak ada transform, survivor tu dia jadi satu masalah. Dan bukan COVID, dia post COVID pun sama juga. Yep. So untuk permulaan, untuk bulan Ramadan ini, di Johor kita wujudkan 2 platform. Itu e-hailing. Dan e-hailing ni kita galakkan orang yang peniaga yang buat bisnes melalui cara konvensional. Kita nak mereka guna platform ini. Dan untuk peniaga yang guna platform ni, kerajaan Johor dia akan bagi subsidi. For example, dia bagi, kalau you ada aktiviti buat perniagaan, kerajaan akan bagi RM200 untuk help. Dan pendaftaran semua ni dia percuma. Itu aspek dari bazar Ramadan. Tapi lepas tu lah kita kena tengok macam mana nak bantu. Macam pasar malam, pasar pagi ni mereka sudah tak boleh berniaga lagi. Dan dari perspektif kerajaan, kita memang nak mereka transform. Dan inilah kadang-kadang satu krisis, kita tengok secara pesimistik dia sangat membebani kita, tapi secara optimistik adalah mereka terpaksa transform. Dan ini adalah satu trend, bukan saja Malaysia, di antarabangsa. So macam mana pun kita kena fikir cara yang baru, cara baru buat bisnes. Bila ada krisis, kita baru ada peluang baru. Kan sekarang macam e-hailing, ramai rider mereka daftar dengan PBT, Majlis Perbandaran ke daerah. So ini jadi satu bisnes baru. Sebelum ni kita mana ada rider yang hantar, kan sekarang sudah ramai. So end of the day, kita kena menghadapi satu norma baru dan semua peniaga ni mereka kena transform. Dan bagi peranan kerajaan, especially kerajaan negeri ni, kami boleh bantu saja. Cuma kami tak boleh kata kita garanti kan you boleh terus. Tak, kita boleh bantu dan kita bantu mereka buat transformasi. This is apa yang state government boleh buat lah. Ada 2 aspek selain daripada perpaduan, tu lagi aspek di bawah portfolio YB, iaitu perdagangan dan juga pengguna. Dalam bagi umat Islam yang menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan, membuat persiapan untuk Syawal nanti,
barangan itu, keperluan barangan itu kita tahu akan meningkat, dan bagaimana dalam suasana sekarang yang mobiliti terhad, nak kena mencari keperluan yang sama walaupun tidak semeriah, tapi barang-barang itu tetap akan dicari untuk menyambut Lebaran. Bagaimana barangkali perlindungan yang diberikan kepada pengguna supaya harga itu tidak naik dan supply itu masih ada, dan pengguna tidak lagi terkesan dengan situasi yang memang cukup mencabar sekarang? Sebenarnya ini bawah KP dan HUP. Ya. KP dan HUP setiap hari dalam Johor dia ada 200 orang penguatkuasa, ada 50 orang dia kerja office lah. Mereka buat kerja setiap hari. Mereka turun padang, dia cek harga. Yang mereka cek tu, adakah pembekalan tu mencukupi, adakah harga tu stabil dan stok. Dan mereka cek pengilang juga. Dan yang mustahak tu adalah saya kena terangkan pada para penonton, harga kawalan adalah untuk item yang tertentu saja. So, yang lain misalnya bawang misalnya, dia bukan bawang kawalan. So, bila permintaan tu tinggi, bekalan kurang, dia mungkin akan naik. Ada satu masa dia naik, dari RM2 dia naik sampai RM6. Pasal India, negeri India, dia tak bagi ekspor. Sekarang dia bagi ekspor, dia turun balik. So yang itu, dia ada kawalan. Tapi bukan kita nak tetapkan harga. Tapi yang asal sebenarnya beras, gula, semua minyak tu, kita tetapkan harga tu. Dan minyak tu sebenarnya dia subsidi tu. Satu pack 1 kg ni, kerajaan kita bagi subsidi dalam 70 sen ke apa. Yang itu kita kena hadkan lah. So, dari segi bekalan, saya rasa ikan, dia tak ada masalah. Ikan, sesuatu yang dia boleh frozen, jadi beku. So, dia boleh simpan. Dan bila tak cukup, dia ada yang tengah, mereka ada beli ikan. Dia tangkap saja ikan. Mungkin ada masalah dengan sayur sikit. Sayur buat masa ini kita nampak dia macam ada lambakan. Kat Johor ada lambakan. Dia ada mismatch antara pekebun dan dia hantar pada pemborong. Pemborong nak hantar pada pasar raya. Dia ada mismatch sikit kerana masuk operasi itu. Itu saya tengah kat Johor lah, kita cuba tengok macam mana kita nak buat penyelarasan. Tapi oleh kerana mismatch ini, kita nampak ada lambakan sayur-sayuran, ini akan menyebabkan orang yang tanam sayur tu, dia tak nak tanam lagi. Dan sayur ini, bila dia stop, kesan tu dia akan berlaku lepas 1 minggu, 2 minggu. Dan kalau kita nak selesai masalah tu, kita kena tunggu. 1 kali dia tanam sampai dia hasil tu mungkin aman. Bila YB Doktor sebut tentang mismatch ataupun ketidakpadanan itu, apakah masalah tak cukup logistik atau bagaimana? Kenapa ada ketidakpadanan itu? Pada peringkat awal, masa operasi itu, dia pukul 4 hingga pukul 12 untuk pemborong. Tapi orang yang pekebun ni, dia potong hasil semua, dia hantar ke sana, mungkin sudah pukul 9, dia baru sampai. Lepas tu pemborong ni dia kena pack, dia kena hantar pada pasar raya. So bila masa tak cukup, mana mereka kurang efisien. Dan dia nampak macam sayur-sayuran ni dia tak ada pasaran. So itu masa PKP ni kita kena bincanglah dengan PBT, pihak berkuasa tempatan, dia kena jadi fleksibel sikit. Supaya orang ni, takkan kita nak suruh orang pukul 2 tengah malam pergi potong sayur kan, dia macam tak logik kan. So mereka sudah biasa pukul 4. So pukul 4 potonglah, disediakan. Bila hantar pada pasar pemborong, dia sudah pukul 8, pukul 9 kan. Dan pemborong dia kena proses. Proses dia pack, hantar pada pasar raya. So dia ada itulah. Bermakna yang dua-dua dia bila mismatch, kita nampak sini lebih, sini bukan dia tak ada pasaran, market tu ada, cuma dia tak sempat nak hantar. So bila ini berlaku, yang kita tengah tunggu yang akan berlaku, yang saya dapat info daripada orang tanam savio, saya jumpalah dengan semua persatuan common semua ni, mereka kata
sekarang ramai tak nak tanam. Pasal tak boleh keluar, dia kata. Hasil tak boleh keluar. Dan ada masalah lain termasuk pada masa PKP ni, kedai-kedai yang jual benih tu tak boleh buka. Yang jual baja tak boleh buka. Pekerja ada dari Indonesia, dia coba balik. So ada multiple factors lah yang mungkin kita akan menghadapi kurangan sayur. Ikan masih okey. Itu dah cek, dia okey. Ayam sebenarnya lebih ni. Kita ekstra ayam. Telur pun ekstra. Kerana sekarang yang consumption tu dia tak begitu tinggi macam sebelum ni. Semua orang duduk kat rumah kan. Tak macam dulu kita pergi restoran semua kan. Mungkin dalam kita makan 24 jam dulu, sekarang apabila dikhususkan dalam waktu yang tertentu sahaja, pembaziran itu pun dapat dielakkan. Yes, yang kita lihat lambakan daripada stok ayam dan juga telur. Seterusnya, kalau kita melihat ke hadapan selepas tamatnya proses PKP ini, bagaimana Yang Berhormat melihat kembali pulih industri-industri yang kita sebutkan tadi yang terkesan? Apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan negeri untuk menambah kepada langkah kerajaan pusat dalam membantu industri-industri untuk kembali pulih seperti sedia kala? Saya tengah bincang dengan jabatan yang berkenaan, KKP dan HUP. Biasanya, kalau ikut masa tak ada PKP, PKDHP setiap tahun mereka ada buat mega sales untuk membantu golongan B40 yang terutama. Sekarang yang terkesan bukan saja B40 lagi sebenarnya. Dan kat Johor, bantuan yang kerajaan bagi tu, kita kena merangkumi N40 yang bawah tu. Kerana mungkin sebelum tu gaji tinggi tak payahlah buat dapat bantuan apa kan. Sekarang dia hilang kerja. Banyak tu tutup. Macam yang kat Singapura tu, Singapura pun banyak kilang tutup. So mereka sekarang ni menganggur. So kita kena bantu. Dan dari perspektif PKD dan HUP, yang aktiviti yang tahunan yang selalu buat tu, dia mega sales. Mega sales dia ada macam mereka dapat dengan harga yang sangat rendah. Mungkin satu tin minyak dari RM20 jadi RM10. Macam tu lah. Mereka mega sales buat macam tu. So semalam saya ada mesyuarat dengan pihak yang berkenaan. Dan kali ini kita tak boleh buat. So mungkinlah kita kena transform juga. Mungkin kita kena buat macam guna apps di mana kita bagi 1 jam. Okay, jam ni sampai jam ini 1 jam, 1 tin minyak half price. Dari pukul 11 hingga pukul 12. Yang beras ni half price. Memang itulah kita buat promosi. Saya rasa dia akan jadi sangat meriah. So sekarang kita kena tengok logistik dia. Misalnya yang player besar macam Econsave ke NSK, kita kena aturkan logistik supaya tempat yang terpencil kita boleh hantar juga. Kalau tidak, semua kena keluar jual baru, dia tak praktikal lah. So kita kena engage semua yang major player ni supaya kita boleh buat perkara macam tu. So itulah ada sesuatu yang kita boleh bantu kalangan tu. Tapi macam mana pun, untuk peniaga yang kecil, itu memang satu masalah. Mereka kena transform. Mungkin mereka kena participate dengan major players untuk buat kerja macam tu. Kalau tidak, memang ada masalah. Baik. Terima kasih YB Doktor kerana berkongsikan situasi yang dihadapi sekarang. Kita berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Teruskan bersama kami dalam